Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Nur Hasimah binti Ismail. Hari ini saya akan membentangkan tajuk perancangan pembangunan wanita untuk subjek pembangunan masyarakat VKMB 1011. Saya dari kumpulan 11 yang terdiri daripada ahli kumpulan Nasruddin bin Razwan 290203, Ahmad Farid bin Ghazali 290095, Nurul Aini binti Sa'adun 290230 dan saya sendiri Zulfahmi bin Abdul Razak 290361. Pendahuluan. Wanita amat penting dalam kesejahteraan kehidupan sebuah keluarga dan masyarakat. Menyedari pelbagai peranan wanita di dalam keluarga, masyarakat, ekonomi, malahan politik, pelbagai usaha dan strategi telah dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan. Ia boleh ditafsirkan sebagai melengkapi antara satu sama lain. Dalam sejarah Islam, ramai tokoh wanita diangkat sebagai pakar rujuk agama, ilmuwan dan ulama hadis seperti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, sekaligus membuktikan bahawa Islam mengiktiraf serta meletakkan wanita pada tempat yang tinggi. Kesedaran dan sikap berani bangkit membantah diskriminasi yang dihadapi oleh wanita untuk menyambut Hari Wanita hingga merebak luas ke negara Eropah dan Asia, dan kemuncak perjuangannya pada 8 Mac setiap tahun adalah Tarikh Hari Wanita Sedunia. Objektif program-program masyarakat khususnya golongan wanita perlu dilaksanakan bagi membina sebuah masyarakat dan rakyat yang sejahtera menuju kemajuan negara yang stabil dan dalam maksud menggapai objektif iaitu kesetaraan jantina dalam segenap aspek pembinaan sebuah negara yang maju selain membentuk sebuah model keluarga terbaik. Ini menaikkan lagi imej baik sebuah negara. Matlamat perancangan pembangunan wanita. Setiap program yang dilaksanakan perlu ada matlamat yang baik pada peserta yang hadir. Sehubungan itu, antara matlamat yang boleh difokuskan seperti meningkatkan kemampuan, kebolehan dan kesedaran wanita di negara ini agar dapat berganding bahu menyumbang sama kepada pembangunan Malaysia. Ciri-ciri wanita sebegini akan mampu memelihara perhubungan dan harmoni di antara keluarga dan masyarakat. Tema yang dipilih berkaitan pembangunan masyarakat adalah berkaitan wanita sihat keluarga bahagia, yang merupakan manifestasi kepada erti kebebasan sebenar daripada sebarang masalah kesihatan. Maksud kesihatan itu sendiri secara holistik tidak memfokuskan kesihatan seorang dari sudut fizikalnya semata-mata, namun turut meliputi mentalnya. Definisi kesihatan secara menyeluruh tidak hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal tetapi juga merangkumi kesihatan mental. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mentarifkan kesihatan sebagai kesihatan adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Seterusnya saya akan serahkan kepada Tuan Nasruddin untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang kita hormati pensyarah kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Hasimah binti Ismail, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sekuliah sekalian. Saya Nasruddin bin Razwan, nombor matrik 290203, bersama rakan-rakan ahli kumpulan saya yang lain, Tuan Ahmad Farid bin Ghazali, Tuan Zulfahmi bin Abdul Razak dan Puan Nurul Aini binti Sa'adun akan meneruskan pembentangan tugasan kumpulan ini. Kita teruskan kepada pembentangan. Saya akan membentangkan mengenai tarikh, tempat, tempoh pelaksanaan program Wanita Sihat Keluarga Bahagia. Baik, program ini akan dilaksanakan selama 2 hari bermula 28 hingga 29 Mei 2022, di mana pada 28 Mei bertempat di Padang Awam Batu 14 Lulangat, Kajang, Selangor. Seterusnya pada 29 Mei keesokannya pula bertempat di Agrotech Garden Resort, Felkra Semungkis, Batu 14 Lulangat. Program hari ini
memfokuskan kepada aktiviti kanak-kanak seperti scavenger hunt, garden leaf, forest of hand, frisbee dan keep tree climbing. Program ini akan dimulakan pada jam 9 pagi dan tamat pada jam 6 petang. Lokasi ini adalah kawasan pinggir bandar yang mempunyai populasi penduduk yang padat dan dikelilingi perkampungan tradisional Melayu serta taman perumahan awam yang majoritinya berbangsa Melayu dari etnik Melayu, Kerinci, Minang, Mandailing yang taburannya terdapat di lokaliti-lokaliti seperti berikut. Kampung Baru Sungai Makau, Kampung Dusun Nanding, Kampung Masjid, Kampung Pak Cat, Kampung Ratau Panjang, Kampung Sungai Gahal, Kampung Sungai Micu, Pekan Batu 14 Lulangat, Taman Cempaka, Taman Lestari Mewah, Taman Desa Raya, Taman Dusun Nanding, Taman Indah Jaya, Taman Pinggiran Delima, Taman Seri Nanding, Taman Titiwangsa, Taman Wasan dan Taman Desa Saujana Hulu Langat. Lokasi ini juga memiliki banyak sekolah berhampirannya yang kita harapkan menjadi faktor yang akan menarik minat penyertaan dari kalangan wanita, khasnya guru dan pelajar. Antara sekolah yang dikenal pasti adalah seperti berikut: SMK Dusun Nanding, SMK Abdul Jalil, SK Tun Abdul Aziz Majid, SK Sungai Tekali, SK Sungai Serai, SK Sungai Lui, SK Lubuk Kelubi, SK Kuala Pangsun, SK Dusun Tua, SK Dusun Nanding, FJKC Chunhua Batu 18 Hulu Langat dan FJKC Batu 14 Hulu Langat. Dari segi politiknya, lokasi ini terletak di daerah mengundi 101/23/07 Batu 14 Hulu Langat, iaitu di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N23 Dusun Tua yang diwakili oleh Yang Berhormat Tuan Edri Faizal bin Edi Yusof dari Democratic Action Party DAP selaku Adun Dusun Tua dan Parlimen P101 Hulu Langat yang diwakili oleh YB Datuk Haji Hasanuddin bin Muhammad Yunus dari Parti Amanah Negara Amanah. Baik, seperti mana yang kita boleh lihat, ada dua peta. Yang pertama, peta Parlimen P101 Hulu Langat, yang mana Dusun Tua adalah salah satu kerusi DUN di dalam Parlimen Hulu Langat. Manakala lokasi yang kita pilih ini, Padang Awam Batu 14 Hulu Langat ni adalah sebuah lokaliti di dalam DUN Dusun Tua. Baik, kita tengok peta nombor 2. Ini menunjukkan kedudukan Padang Awam Batu 14 Hulu Langat yang bertanda merah. Manakala gambar ketiga adalah gambar lokasi Padang Awam Batu 14 Hulu Langat, Kajang, Selangor. Sekian dari saya. Kita teruskan dengan rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid bin Ghazali, nombor metrik 290095, akan membentangkan berkaitan bilangan penyertaan dan kategori. Program Wanita Sihat Keluarga Bahagia ini menyasarkan penyertaan seramai 300 orang peserta yang akan membentuk kumpulan kategori kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 12 tahun, peringkat remaja berumur 13 tahun hingga 17 tahun dan wanita berumur 18 hingga 60 tahun. Ini memberi mesej bahawa dua peringkat umur ini perlu diberi perhatian daripada peringkat akar umbi untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat luar bandar. Sumbangan penyertaan. Penganjur telah mendapatkan sumbangan dari pihak-pihak berwajib seperti Ahli Parlimen Hulu Langat dan Adun Dusun Tua. Yang kedua, daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang ketiga, daripada Pusat Darah Negara. Yang keempat, daripada Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat. Yang kelima, daripada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Batu 14 Hulu Langat. Pengisian lain adalah program Jom Derma Darah yang akan dikendalikan oleh Pusat Darah Negara dan demo masakan tradisional dan program bayi sihat melibatkan bayi bawah umur 2 tahun. Syarat-syarat penyertaan adalah dewasa berumur 18 tahun
dan ke atas, sihat tubuh badan dan mental. Kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 12 tahun, sihat tubuh badan dan mental, dikehendaki memakai pakaian sukan serta kasut semasa program berlangsung. Jawatankuasa pelaksanaan MPKK Kampung Batu 14 Hulu Langat dipertanggungjawabkan mengelola dan mengkoordinasi program tersebut dengan bantuan jawatan-kuasa kecil yang bertanggungjawab di poin duty dan penugasan seperti ditetapkan berikut. Yang pertama, pengurus acara. Yang kedua, persiapan tempat hiasan susun atur. Yang ketiga, jemputan perasmi dan VIP. Yang keempat, jemputan peserta. Yang kelima, buku program atau cara press kit. Yang keenam, makan dan minum. Yang ketujuh, holding room. Yang ke-8, keperluan peralatan elektronik. Yang ke-9, hebahan media elektronik. Yang ke-10, pendaftaran peserta. Yang ke-11, goodies, door gift rendah hati. Yang ke-12, parkir, keselamatan dan kebersihan. Kos perbelanjaan bagi penganjuran program ini ialah sebanyak RM55,000 Malaysia, di mana pecahan penggunaan seperti berikut. Yang pertama, makan dan minum, iaitu RM18.50 untuk 200 orang. Sarapan pagi RM3.50 untuk 400 orang. Makan tengah hari RM15 untuk 400 orang. Untuk jumlah keseluruhan makan minum adalah sebanyak 3,700. Yang kedua, allowance tenaga pengajar. Allowance tenaga pengajar ialah 2,000 kali 4 orang tenaga pengajar dan kali 2 jam tempoh mengajar. Jumlah keseluruhan allowance tenaga pengajar adalah sebanyak 8,000. Yang ketiga, sewa tempat dan hiasan pentas berjumlah RM10,000. Yang keempat, promosi iaitu penerbitan dan pencetakan bernilai 4,300. Yang kelima, gimik pelancaran yang bernilai RM10,000. Yang keenam, peralatan bernilai RM10,000. Yang ketujuh, cenderahati bagi dewasa dan kanak-kanak bernilai RM4,000. Dan lain-lain perbelanjaan bernilai RM5,000. Jumlah keseluruhan daripada perbelanjaan ini adalah RM55,000. Penganjuran program ini turut menerima sumbangan peruntukan dari beberapa pihak yang sudi menyumbang untuk menjayakan program ini. Anggaran jumlah yang diperolehi bakal diterima oleh pihak berkenaan adalah seperti berikut. Yang pertama, sumbangan daripada Majlis Perbandaran Kajang MPKJ sebanyak RM15,000. Yang kedua, sumbangan oleh Adun Dusa Tua sebanyak RM35,000. Dan yang ketiga, sumbangan daripada NGO sebanyak RM5,000. Jumlah pendapatan sumbangan yang diperolehi adalah RM55,000. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini binti Saadun, nombor matrik 290230, akan membentangkan berkaitan dengan program Wanita Sihat Keluarga Bahagia peringkat Don Dusun Tua. Program ini dilaksanakan sempena sambutan Hari Wanita yang disambut di peringkat kebangsaan dengan tujuan dapat memotivasikan masyarakat dan kaum wanita khususnya yang mengamalkan gaya hidup sihat, memudayakan nilai-nilai kewanitaan unggul dan keluarga bahagia serta pengukuhan lagi institusi kekeluargaan di kalangan masyarakat. Seterusnya, program akan dilaksanakan pada 29 Mei 2022 iaitu pada hari Ahad. Kita bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Antara aktivitinya adalah pendaftaran dan sarapan pagi. Seterusnya, aktiviti kanak-kanak iaitu Canvas Hunt, Garden Leaf, Forest of Hand, Prize Bee dan Kids Tree Climbing. Dan seterusnya, penyampaian cenderahati oleh Yang Berusaha Tuan Nasharuddin bin Razwan yang di-Pertua Majlis Perbandaran. Sekian, terima kasih.